Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi semua. Okey, semua boleh dengar suara Kak Yus tak? Okey, kalau boleh dengar suara Kak Yus bagi satu. Bagi satu semua. Masya Allah, seronok dapat jumpa you all semua pada pagi ni. Ya, alright. Okay. So, sekarang ni Kak Yus tengok, Masya Allah, ramai yang dah raise hand. Well done. Dan masih lagi sempat untuk you all panggil semua sekali. Downline, team members dan juga why not? You all panggil semua prospek-prospek untuk join kita punya Tepayaki. Okay. So, I'm so happy to see all of you today. Okay. So, hari ni Kak Yus nak share 3 kesyukuran Kak Yus hari ni. Okay. So, Tepayaki dia macam ni tau. Kita jangan ubah Tepayaki punya style. Tepayaki ni adalah satu platform di mana untuk kita semua sebagai FBO untuk menyatakan 3 kesyukuran. Apa yang anda bersyukur, apa yang anda rasa seronok dan sharekan kesyukuran anda, okay? Sebab kita nak mendidik semua FBO ni supaya diorang ni senang untuk mengeluarkan perkataan-perkataan, cerita-cerita yang baik, dan kita juga nak mendidik semua FBO ni supaya memandang sekeliling mereka ni dan tengok apa yang, oh ini sebenarnya ada hikmah dia, oh ini sebenarnya good news dia, oh ini sebenarnya kebaikan dia. Sebab kita mungkin selama ni nampak tu semua macam biasa je, tapi once kita dah mula mendidik mata kita untuk memandang setiap perkara ni ada hikmah, ada kebaikan, kita akan mula lahirkan rasa kesyukuran. Setuju tak? Setuju tak? Kalau setuju, tulis setuju kat ruangan chat. Kalau setuju, tulis setuju kat ruangan chat. Kerana tengok hari ni super duper aktif. Okay? Dan Kak Yus nak ucapkan terima kasih kepada Sifu Dr. Desmond Kong di atas peluang dan ruang yang diberikan untuk Kak Yus menjadi host Tepayaki hari ni. So you all semua mesti nak kena sampai macam orang Sifu boleh nampak, okay, you ni layak jadi host. So itu yang menunjukkan, ya, kita dah memberi sesuatu yang terbaik so that kita ni layak menjadi host. So Tepayaki ni satu platform yang sangat-sangat luar biasa di mana di sinilah terkumpulnya insan-insan yang kuat dalam perjuangan. Okay, so 3 kesyukuran yang Kak Yus nak share hari ni dan you all semua Kak Yus nak dengar juga kesyukuran korang. Okay, yang pertama, okay, Kak Yus punya feeling sekarang Kak Yus punya feeling sekarang, Kak Yus sangat-sangat bersyukur. Okay, banyak sangat good news yang Kak Yus nak share pada you all semua. Kemudian, Kak Yus rasa sangat excited dan seterusnya, Kak Yus rasa sangat termotivasi. Okay, Kak Yus tak tahu apa korang punya perasaan sekarang, tapi itu adalah 3 perasaan yang Kak Yus alami hari ini. Dan daripada 5 tahun lepas, itu je lah perasaan Kak Yus. Kak Yus bersyukur, Kak Yus rasa excited, dan Kak Yus rasa termotivasi. Okay, jadi kan sebenarnya hari ini Kak Yus ada good news nak share pada korang. Korang nak dengar perkongsian dulu ke? Nak dengar good news dulu? Kak Yus ikut korang. Korang nak dengar perkongsian dulu ke? Ada perkongsian hari ni Kak Yus ada satu tajuk nak share dengan you all semua, ataupun korang nak dengar good news? Nak dengar good news? Aduh, Nora nak good news, AJK. Oi, semua nak good news ni. Tapi dah cukup ke orang masuk ni? Good news, good news. Ya? Ada orang bercakap tadi, tapi kalau Kak Yus bagi tahu good news, nanti sekarang ada yang tak masuk lagi ni, macam mana ni? Kan? Good news GLT, good news. Korang memang suka good news kan? Okay, dua-dua best. Perkongsian best dan juga good news pun best, okay? Okay. Najah nak good news dulu Tapi okay lah macam ni lah. Okay, first, Kak Yus nak buat satu announcement Kak Yus nak ucapkan jutaan tahniah kepada our third CBM yang dah settle CBM untuk tahun ni. Jutaan tahniah kepada CBM Liana Tan dan pasangannya Amirul. Masya Allah. Alhamdulillah, dalam BOI dah ada 3 orang dah settle CBM. Okay? Kita ada CBM Hamizah, CBM Kak Yus sendiri dan juga CBM Liana Tan. Korang perasan tak? Betul tak? Kalau kita kata, kalau seorang dah jadi, dia akan berjangkit. Betul tak? Jadi nampak tak? Tak semena-mena. Oi, seorang. Jadi kan Kak Yus doa kepada anda semua, semoga anda semua yang mana yang dah jadi CBM tahun lepas, you all don't lose your focus, you all jangan hilang keyakinan sebab anda dah pernah menjadi CBM. Jadi bila anda dah pernah menjadi CBM,
bermakna anda boleh melakukannya sekali lagi. Never lose hope, never lose focus. Dan kepada mereka yang tidak pernah menjadi CBM sebelum ini, percaya cakap Kak Yus, tidak akan ada apa yang akan menghalang impian korang. Okay? Sebab ingat tak, Kak Yus selalu ulang cerita ni kepada semua orang baru. Ingat tak pada tahun lepas, di mana pada 2 tahun lepas 2021, okay, 2021 ada 2020 CBM Mary Volens Fidalis baru join Forever Living. Bulan 7 dia baru menjadi manager. Okay, bulan 7 jadi manager. Okay, bulan 5, okay, Kak ulang balik. Bulan 5 dia join Forever sebagai ahli PC. Okay, bukan VIP tau. Bulan 5 CBM Mary Volens Fidalis datang pada kami sebagai seorang ahli PC. Nak jadi VIP pun tak ada duit. Dan dia jadi VIP dengan membuat jualan runcit di dalam WhatsApp status saja. Dia collect order, dapat 20 aloe vera gel, upgrade jadi VIP. Kemudian bulan 7 dia menjadi CBM. Okay? Bila dia menjadi CBM bulan 7 tu, korang nampak tak? Hujung tahun bulan 12, siapakah dia? Siapakah Mary Volens Fidalis pada hujung bulan 12? Siapa pasti tahu? Korang tahu tak dia jadi apa bulan 12 tu? Dia menjadi, cuba jawab kat dalam chat. Menjadi CBM. Masya Allah. Bulan 5 hanya sebagai seorang PC. Demo tak tahu, betul? GEP tak tahu, betul? Ada ke rangkaian? Tak ada rangkaian. Dia tak ada apa-apa pun masa tu. Tak ada apa-apa. Cuma yang dia ada hanyalah keinginan. Cuma yang dia nak adalah desire. Dia teringin sangat-sangat. Korang kena ada perasaan teringin sangat-sangat. Kak Yus ada perasaan tu tau. Kak Yus teringinnya jadi orang kaya. Kak Yus teringinnya jadi orang berpengaruh. Kak Yus teringinnya bulan-bulan dapat masuk akaun bank 5 angka, 100,000, dapat 6 angka, dapat 5 angka. Teringin sangat-sangat. Ya apa lah bestnya. Korang tahu tak nak share dengan korang? Kalau siapa tahu kat sini Hyatt, Hotel Hyatt, Grand Hyatt dekat KL. Siapa tahu? Siapa selalu lalu dekat Grand Hyatt? Grand Hyatt, siapa selalu lalu? Siapa pernah lalu situ? Okey, Kak Yus nak beritahu you all semua kan? ini attitude Kak Yus tau. Kak Yus teringin sangat-sangat. Daripada Kak Yus kerja IJN lagi, Kak Yus ada perasaan, ya Allah bestnya duduk kat Grand Hyatt. Kak Yus suka. Kak Yus selalu kata dalam hati Kak Yus, aku nak duduk dekat Grand Hyatt Hotel. Aku nak tidur kat Grand Hyatt. Aku nak everything kat Grand Hyatt. Sebab Kak Yus tengok orang-orang yang masuk kat Grand Hyatt tu, kereta Masya Allah besar-besar, mewah-mewah. Kak Yus nak tahu, macam mana hotel dalam bilik Grand Hyatt tu? Macam mana makanan kat Grand Hyatt tu? Macam mana perasaan bila masuk dalam Grand Hyatt tu? Masa tu Abang Wan bawa motor je tau. Kak Yus dengan Abang Wan pergi IJN, kami naik motor. Motor kecil je, skuter. Okay? Dan masa tu Kak Yus dengan Abang Wan memang penuh dengan hutang. Kami ni banyak sangat hutang tau. Korang tahu kan cerita Abang Wan? Abang Wan tertipu dengan bisnes kereta dia. Kak Yus pula buat loan, buat MLM, kena tipu juga. Dan last kami berdua ni hidup dalam penuh kesusahan. Tapi Kak Yus ada perasaan teringin. Kak Yus suka sangat. So bila Kak Yus dapat Grand Hyatt, Kak Yus ada perasaan aku teringin nak check in dalam Grand Hyatt. Aku teringin nak lunch dekat Grand Hyatt. Aku teringin nak bawa keluarga aku makan kat Grand Hyatt. Dan asal daripada perasaan teringin tu, Kak Yus sentiasa berusaha, termotivasi. Hari-hari, aku nak jadi orang kaya. Aku nak jadi orang kaya. Nak jadi orang kaya bukan untuk kepuasan Kak Yus tau. Tapi untuk membahagiakan orang keliling Kak Yus. Kak Yus ada sikap, Kak Yus suka nak membahagiakan orang. Dan Masya Allah, sejak Kak Yus bersama dengan Forever Living, okay, Alhamdulillah, bila Kak Yus balik Malaysia aja, Grand Hyatt macam rumah dua. Korang tahu tak? Agak-agak boring Kak Yus pergi check in Grand Hyatt. Agak-agak macam nak rasa suasana lain sikit. Kak Yus pergi Grand Hyatt. Okay? Agak-agak boring-boring nak makan, tak tahu makan mana. Pergi lunch dekat Grand Hyatt. Dan Kak Yus tak makan seorang. Kak Yus makan dengan keluarga. Dan sampai level Kak Yus bawa orang lain. Jom makan sekali. Mana? Grand Hyatt. Masya Allah. Kan? So it started bila you ada rasa teringin. Kadang-kadang kan teringin ni benda-benda bodoh je. Tapi kalau itu yang menjadikan you semangat, why not? Betul tak? Okay, itu yang pertama tadi Kak Yus beritahu, kita ada desire, okay? So ingat,
CBM Mary, dia bermula kat Forever Living bulan 7 hanya baru jadi manager, tapi because of dia teringin. Kak Yus sebagai mentor, Kak Yus jual impian. Pam, aku jual. Korang jual GEP bagus. Jual produk bagus. Tapi kalau you nak dapat seorang eagle yang luar biasa, jual impian. Yes, jual impian. Dapat sesuatu tak hari ni? Jangan hanya jual produk. Jangan hanya jual GEP. Tetapi jual impian. Apa yang mereka teringin, apa yang you pernah teringin. Percaya cakap saya, semua orang ada impian, ada keinginan. Tapi mereka simpan rapi-rapi, mereka sorok. Kerana mereka menganggap selama ni tidak mungkin mereka akan capai. Tapi bila bersama dengan Forever Living, segala impian tidak mustahil. Betul? So come on, jual impian dekat social media, jual impian. Apa yang you dapat setelah you bersama dengan Forever? Jual semua impian tu. Okay, itu tajuk hari ni, jual impian. Nombor 2 pengumuman dia, Kaisar beritahu, make sure korang semua dah mendaftar. Dah mendaftar untuk train the Eagles pada 5 dan 11. Kita nak biar PGRM tu pecah. Make sure you all menjadi orang yang paling bijak, iaitu dengan membawa begitu ramai downline korang. Korang kalau nak berjaya dalam bidang network, korang mesti pandai leverage segala meeting, program, aktiviti. Jangan datang seorang. Kalau you datang seorang, kurang sangat. Tapi kalau you datang bersama dengan kumpulan, kita buat fight tau. Kita buat macam you berapa orang? Dalam kumpulan korang kan? Contoh macam kumpulan kat Rich Academy. Okey, bawa Zuraidah berapa orang? Bawa Abang Yusof berapa orang? Nampak tak? Kita tunjuk, kita akan kumpulkan nama-nama tu. Okey, bawa Zuraidah berapa orang? Bawa Abang Yusof berapa orang? Bawa orang ni berapa orang? Kita saja nak tunjuk orang mana bawa paling ramai orang. So kalau yang bawa yang tak bawa ramai tu, mereka akan rasa macam, aku tak bawa ramai orang. So aku rasa aku tak cukup buat kerja untuk promote event tu pada orang. So make sure korang dalam grup masing-masing buat macam ni. Okay, tulis list nama. Okay, leader semua tulis nama. You orang ni berapa orang ni berapa orang. Tulis. So that akan ada persaingan untuk membawa lebih ramai orang. Okay, mereka yang akan berjaya pada tahun hadapan adalah mereka yang bawa seramai-ramainya segala event yang ada. Okay, kemudian 24 hari bulan 9 kita ada Singapore Rally. Kak Yus dengar tim Hamizah rasanya dah bawa satu lori pula. Satu bas nak ke sana. Tapi Kak Yus tak rasa grup Kak Pidah akan duduk diam. Betul tak? Yang Johor-Johor ni semua dah nak bergerak berbas-bas. Okay? Alright. Kemudian, satu good news. Kita dah nampak ada juga dah sampai 171. Okay. Korang semua. Korang perasan tak? Dekat HQ, setiap satu dah mula kelas offline. Siapa dah pernah join? Siapa dah pernah join kelas offline dekat HQ? Dah 2 kali. Okay? Seronok tak kelas offline? Kak Yus nak ucapkan terima kasih kepada Abang Syahrul, CBM Syahrul, CBM Ash. Hari tu Kak Yus nampak Fiona punya team ada buat sharing. Kak Zuraidah ada buat sharing. Dan Sabtu ni, Kak Yus dengar cerita CBM Nur Izzati akan buat sharing. Masya Allah. Tapi partner dia Kak Yus tak tahu siapa. Okay. Dan yang seterusnya. Okay. Yang dekat negeri lain sedih tak? Oh, dengan Eddie Chai. Good. Yang dekat negeri lain, apa perasaan you all? Sedih. Sakitnya. Okay, the good news is, Masya Allah, tiba-tiba kan, Allah tu, dia datangkan kepada Kak Yus. Kak Yus fikir apa tau? Kak Yus akan turun Padang dekat Perda untuk buat open day. So, you all semua, pada tarikh, kejap Kak Yus tengok Pada tarikh, kejap, baru nak cari tarikh. Okay, korang semua ambil tarikh ni, di mana Kak Yus akan turun Padang di Forever Living Perda pada 8 hari bulan 10, jam 2 petang hingga 5 petang untuk membuat satu open day di mana Kak Yus akan buat GP, akan buat demo. Ni Kak Yus sendiri yang buat tau.
Kak Yu sendiri akan buat. So korang semua tak kira grup mana-mana pun, korang turun peda pada tarikh tersebut 8 Oktober hari Sabtu dan korang bawa tim korang untuk Kak Yus tolong closekan semua sekali. Boleh tak? Syok tak? Orang Ipoh mana? Orang Kedah mana? Okey, tolong tulis orang chat. Siapa orang Kedah? Siapa orang Penang? Siapa orang Perak? Jom kita turun padang pada hari Sabtu ini di mana Kak Yus akan buat demo, Kak Yus akan buat everything for you. Okey? Ini Kak Yus semalam, Kak Yus tiba-tiba message Sifu. Sifu, I nak buat open day dekat Perdah, boleh tak Sifu? Sifu pun mesti pendilah perempuan ni kan. Okey Yus, boleh? Kak Yus terus bagi tahu Sifu. Sebab ini adalah sebagai satu sumbangan sumbangan kepada BOI di mana kita tengok ada satu grup CBM yang berusaha membantu dekat KL, dekat Pantai Barat. Kemudian Kak Yus fikir, okey, aku dah hantar tim aku, Izzati, Zuraida, Patut Basharul, semua tu pun dah sama-sama membantu. So Kak Yus fikir, Kak Yus turun kat utara pula. Kita turun utara dan kita buat sama-sama. Okey, Kak Yus nak tanya you all. Kak Yus akan booking. Abang Yusof akan sebagai host Abang Yusof sebagai host. Kemudian kita ada testimoni kesihatan, kita ada testimoni produk dan kita akan buat ala CBM Road Tour. Korang jangan main dengan aku tau. Korang jangan main dengan aku. Korang jangan main. Kalau aku cakap aku nak buat benda, aku buat gila-gila tau. Style Kak Yus, kalau Kak Yus buat benda, Kak Yus suka buat besar-besar, gila-gila, memang melampau. Okay? Jadi, Kak Yus nak tanya you all semua. Okay? Kepada orang-orang utara, korang nak Kak Yus book dewan yang kecil ke dewan yang besar? Dewan yang kecil 30 orang. Kalau dewan yang besar 100 orang. So macam dewan mana korang nak? Kak Yus akan book based on you all. Kalau Kak Yus book 100 tapi tak ada sambutan buat apa? Kan? Confirm dewan besar So 100 orang akan turun, betul tak? Janji tak? 100 orang akan turun Perdah pada 8 hari bulan 10. Kita buat open day besar-besaran. Kita buat rekrutmen besar-besaran. Kita bergabung sebagai satu gegasi yang besar. Forever Living Malaysia, BUI 933. Di mana kita akan sapu habis. Biar semua dekat utara tu, semua bersama-sama kita dalam grup BOI. Kita gegarkan utara. Kelas mula jam 2 petang sayang. Jam 2 petang sampai 5 petang. Poster akan bermula. Kita akan buat hari ini insyaAllah. So gunakan peluang ni. Kak Yus turun padang guys. Kak Yus turun padang. Korang bawa je orang. Bawalah 10 orang, 20 orang, 30 orang. Lantaklah. Siapa yang bijak, dia bawa ramai. Okay. So insyaAllah dan Kak Yus juga harap ramai-ramai juga CBM utara untuk sama-sama dengan Kak Yus. Untuk korang ni semua menjadi api-api di kalangan FBO yang datang, di kalangan prospek yang datang. So korang nampak tak? Dalam BUI, inilah manisnya BUI. Inilah perjuangan dalam BUI. Okay, so siapa rasa ini good news? Cuba bagi api sikit. Siapa rasa this is good news? Bagi api. Okay, message prospek yang bagus. Terus bertindak. Nanti poster Kak Yus bagi. Siapa rasa good news bagi api? InsyaAllah, okay? InsyaAllah. Kalau ada rezeki Kak Yus gerak kat negeri lain pula. Okay, insyaAllah. I will do the best. Okay, dan Kak Yus dia. Semua CBM akan do the best for you. Tinggal you all saja nak gunakan kami. Gunakan kita orang, okay? So, Kak Yus sebenarnya ada satu sharing tau. Tapi tak apalah. Dan kali akan share. Kak Yus nak share pasal asam garam perjuangan. Gitu kan. Asam garam perjuangan. Tapi sikit je Kak Yus bagi. Okay, asam garam perjuangan ni. Korang ingat Kak Yus nak share dengan korang semua. Dalam Forever Living kita ada 3 level. Dengar baik-baik. Dalam Forever Living kita ada 3 level. Kak Yus nak korang ingat sampai bila-bila. Baru-baru ni Sifu dah bagi 10 level, betul tak? Sifu dah bagi 10 level. Now, hari ni, Kak Yus nak korang pegang 3 level ni. Yang pertama, level yang pertama, concentrate semua ya. Okay, sebenarnya dalam Forever, apabila you masuk dalam Forever Living, permulaan, you masuk dalam Forever Living, you menganggap Forever Living adalah perniagaan kamu, betul? Permulaan you masuk Forever Living, waktu you sign up, you rasa Forever Living adalah sebagai satu perniagaan, betul tak? Tapi bila you dah start buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, you betul-betul buat,
lalu you menganggap forever living adalah sebahagian daripada hidup you. So itu adalah level yang kedua. Level pertama, apabila you menganggap, you sign up, you join forever living adalah perniagaan you. Itu level yang pertama. Siapa yang masih dalam level pertama? Siapa yang menganggap forever adalah you punya perniagaan? Bagi satu. Siapa yang menganggap forever adalah perniagaan you? You bagi satu. Tapi ada orang bila dah lama buat, dia makin seronok, dia makin shock dengan forever, dia beralih ke level 2. Dia dah beralih ke level 2 di mana dia menganggap forever adalah sebahagian daripada hidup dia. Mulut dia senang je keluar GEP. Mulut dia senang je keluar demo. Mulut dia senang je keluar pasal forever. Senang sangat. Itu baru level 2. Level 2. Tapi bila masuk level 3 adalah, yang ni mostly, you tengok orang-orang lama. You tengok orang-orang lama. Orang yang berjuang mati-matian. Level yang ketiga adalah level yang ultimate. Iaitu apabila forever menganggap ia adalah perjuangan dia. You menganggap forever adalah perjuangan you. Bukannya perniagaan lagi. Bukannya kehidupan you lagi. Tapi forever adalah perjuangan. So Kak Yu nak tanya, you all semua tiga, siapa yang rasa forever ni, you berada di level 1, you di level 2, tapi adalah level 3. Di mana satu? Mana satu? Yang mana satu you all sekarang? So korang kena menganggap ultimate dia forever adalah perjuangan. Okay? Bila forever adalah perjuangan, apa saja yang berlaku, susah, senang, payah, jatuh, bangun, cabaran, dugaan datang, korang berjuang mati-matian. Dan perjuangan kadang-kadang terpaksa berseorangan. Dikala anak tim semua give up. Ada yang mula-mula nak buat, tiba-tiba hilang. Ada yang dah nak menang, tiba-tiba hilang. You akan tinggal keseorangan. Dan you berpegang kepada perjuangan you. Dan you yakin Tuhan akan hantar orang-orang yang ada sama perjuangan macam you. So korang kena menganggap forever adalah perjuangan. Di situlah korang akan mendapat kejayaan yang luar biasa. Tanpa perjuangan, korang tidak akan ke mana-mana dalam forever. Mulakan perjuangan ini, okay? So itu sharing Kak Yus pada hari ini, insyaAllah. Sebenarnya panjang lagi, tapi Kak Yus bagi sikit saja. InsyaAllah nanti Kak Yus share lagi dekat datang, okay? So sekarang ni kita nak panggil, wow, 200 orang masuk Kita nak panggil yang pertama. Ira, okay, Kak Yus harap semua buat sharing yang padat, padu, cepat. Okay, boleh? Okay, kita panggil Ira untuk buat sharing sekarang. Come on, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Morning. Wow, Ira dapat nombor 1 hari ni. Kali kedua Ira sharing, Ira dapat nombor 1. Okey, first kali Ira nak ucapkan tahniah kepada GLT Youth Leader dan 2 lagi CBM yang dah complete CBM challenge kita hebatnya. Congratulations. Tahniah. Doakan Ira coming soon. Ira pun nak jadi CBM juga. Okey. So, kesyukuran Ira, pagi ni, Alhamdulillah, Ira masih lagi diberi kesihatan walaupun hari Ahad itu kita buat 6 km kan, Alhamdulillah. Sekarang dah tak macam dulu kalau buat exercise sikit, Ira akan rasa sakit-sakit badan, sakit kaki semua. Alhamdulillah sekarang semenjak Ira konsisten dengan produk Forever selama 3-4 bulan ni, dah tak ada lagi dah sakit-sakit kaki, sakit lutut, sakit pinggang, penat-penat, letih tu dah tak ada dah, Alhamdulillah. Ira pun bangun, tengok mak pun dah tak letih-letih macam dulu. Kalau dulu Mak Ira ada kencing manis darah tinggi, sampaikan dia punya kencing pun dah berbuih. Alhamdulillah dengan asbab produk Forever ni, Mak pagi-pagi dah tak ada letih-letih lagi, dah tak makan ubat pun dah tak tidur-tidur lagi. Kalau dulu pagi-pagi dia akan rasa letih dan akan rasa nak tidur je sebabkan efek daripada pemakanan ubat tu kan. So sekarang ni dengan asbab, Alhamdulillah produk Forever dia lebih segar, syergas lagi, okay? Itu kesyukuran Ira nombor 1 dan kesyukuran nombor 2 adalah seronok sebenarnya share dalam terpeyaki ni. Dulu takut, sekarang Alhamdulillah sejak dah diterima cabaran, diberi cabaran oleh CBM Zati, Kak Zu, GLT Youth Leader, Alhamdulillah rasa seronok best rupanya bercakap-cakap dalam terpeyaki bersama kawan-kawan yang positif area ni kan. So kita akan rasa lebih positif dan lebih energi untuk kita lakukan kerjaya kita, okay?
Okey, itu saja yang Ira nak share. So Ira doakan semua yang ada dekat dalam Terpeyaki pagi ni 208 8 orang ni 90 hari kita sebelum penutup 2022. Jadikan ini sebagai permulaan kerjaya kita untuk tahun 2023. 2022 ni 90 hari terakhir ni jangan jadikan dia sebagai down ke sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita. Mungkin ada yang belum capai lagi, tapi kalau kita usaha betul-betul insya-Allah akan dapat. Okey, so jadikan ini permulaan untuk yang terbaik di masa 2023. So Ira doakan yang terbaik buat semua. Okey, terima kasih. Itu saja JLT. Bye. Assalamualaikum. Well done Ira. Okey, untuk mengetahui semua, Ira dia baru join Forever. Ini bulan keempat. Tapi 3 bulan lepas dia join Forever Living. Dia dah collect almost RM4,000 guys. Masya Allah. So orang-orang baru nak cari duit, percaya kat Forever. Nak dapat 4 angka, very easy. Begini. Tapi dia dah jadikan Forever sebagai perjuangan. Baru jadi, okey. Kemudian kita panggil, let's move forward kepada nombor 2, Zuraida Chehab. Seafood panggil princess. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih JLT bagi saya peluang. Bagi Kak Zu peluang, Alhamdulillah. So tak nak cakap panjang kan sebab kita nak bagi semua ni, semua dapat share. So Alhamdulillah kesyukuran banyak sangat ni JLT sebab JLT bagi berita-berita gembira sebenarnya. Berita-berita gembira. Okey, yang 8 dan bulan 10 tu rugi tau kalau yang di utara tak ambil peluang untuk berada di Perda sebab Kak Zu yang kat KL ni pun nak balik kampung. Nak singgah Perda tau. So you all kena ikut. Ramai-ramai bukan senang. JLT yang akan GP, JLT yang akan buat demo. Apa lagi yang you all perlu buat? Hanya panggil orang kumpul di Perda saja. So Alhamdulillah hari ni Kak Zu kesyukuran yang teramat sangat sebenarnya. Kalau sebelum ni kita beralasan nak buat apa-apa tapi bila kita ada satu semangat, kita ada satu dorongan dari paling mentor kita, especially orang yang terdekat dengan kita akan buat, kita akan jadikan benda tu macam JLT cakap tadi, Forever dah jadi perjuangan kita insya-Allah dan kita akan berjaya dan kita akan dapat buat apa saja yang kita rasa susah sebelum ni. Dan last daripada Kak Zu bersyukur hari ni nak pergi ambil ubat mak sebenarnya. Sekarang ni mak follow up dah tak payah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dia dah sampai setahun sekali je. So ini menunjukkan perubahan dan peningkatan yang lebih baik dalam kesihatan beliau. So Kak Zu minta doa daripada semua supaya doakan mak Kak Zu lebih baik lagi. Dan insya-Allah kepada semua yang ada di sini kita akan sama-sama jadi CBM, jadi Eagle Manager dan terus berjaya di Forever bersama dengan kita semua mentor-mentor BOI yang sangat-sangat hebat. So terima kasih JLT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Yus nak cerita sikit pasal Kak Zu boleh tak? Okey, korang semua yang mana rasa tak believe ni, okey Kak Yus nak beritahu you all. Ini sejarah Kak Yus suka cakap pasal sejarah. Okey, korang nak tahu tak? Okey, siapa kat sini ada impian dah dapat income 5 angka? Siapa sini ada impian dah dapat income 5 angka? Tulis 5. Cepat. Okey. The power of belief and the power of network. Okay. Kak Yus dulu masa mula-mula nak approach Kak Zu untuk join Forever Living. Kak Yus cakap pada Kak Zu, you nak balik tak income 5 angka yang you dapat kat Saudi? Dulu Kak Zu adalah nurse dekat Arab Saudi, okay? So bila dia balik Malaysia, income dia tinggal 4 angka. Kau bayangkan macam mana dia nak hidup. Daripada gaji 20,000, 25,000 duduk kat Saudi, balik Malaysia gaji 4,000, 3,000 sahaja. Dia boleh hidup tak? Tak boleh Kak cakap. Jadi Kak Yus bagi masa dia 6 bulan. Kak Yus cakap dengan dia, Kak Zu, 6 bulan ni kau ikut je apa aku cakap Kak Zu. Kak Yus memang kadang-kadang ni macam, I don't have time tau. Kak Yus tak ada masa, ni perjuangan. Aku tak ada masa nak layan korang punya aku tak ada masa. Okay, sekarang ni korang ni adalah matlamat aku. Aku nak bagi korang capai matlamat. So sekarang ni Kak Zu sanggup tak buat je apa yang saya suruh. Nampak tak? Buat je apa Kak Yu suruh. Aku tak ajar lagi 5 langkah. Aku tak ajar lagi 5 langkah. Kita nak speed tau. So korang tahu tak? Pada bulan, kalau tak salah Kak Yus, bulan berapa Kak Zu yang you dapat last tu dapat 1,300 tu? Berapa bulan berapa you dapat? Ingat lagi tak? Bulan 5. Bulan 5. Okey, bulan 5 Kak Zu dapat bonus 1,300.
Dan itu adalah bulan kelima Kak Zu bersama dengan Kak Yus. So Kak Yus dah janji dengan dia, masuk bulan 6 bulan Kak Zu, kau mesti dah cecah income 5 angka sebulan. So korang tahu tak, bulan 5 income dia 1,300 dan bulan 6 income dia 13,000. Masya Allah. Kau nampak tak? Baru 6 bulan kat Forever dan berkat dia percaya pada mentor, berkat dia kosongkan gelas, berkat dia tak ada drama, berkat dia kata walaupun dia rasa macam aku tak boleh ni, tapi tak apalah, Yus kata aku boleh je lah. Dapat 13,000 dan start pada itulah dia punya income tak jatuh daripada 5 angka. So korang semua tolong yang mana sekarang ni tengah ragu-ragu, yang tengah tak percaya, ni Kak Yus bagi korang ni bukti-bukti. Dekat Forever, bina network betul-betul. Dia Kak Zu cuma ada Izzati seorang saja. Tuan-tuan akan beritahu. Kak Zu cuma ada Izzati seorang, 5 angka je dapat. Cuba bayangkan kalau Kak Zu ada 2 orang, 3 orang. Masya Allah. Korang kena jadi orang yang pandai manage. Manage team, okay? So next kita akan panggil Kimi. Kimi Mike. Mike ke Mika lah? Aku ni kadang-kadang sebut nama orang tak betul. Come on Kimi. Come. Kimi. Where are you? Yeah, I can see you Kimi. Oh, dia berdua. Dia dua. Hai Kimi. Hello, selamat pagi. Pagi Ya, semua. pagi. Okey, nama saya Kimi dan Lily. Kita dari Sibu lah, dari Sibu Sarawak. Okey. Simu selalu suruh kita kongsilah dekat Tempeyaki ni. Okey, yang pertama sekali sangat bersyukurlah ya. Sangat berterima kasih dengan kita punya Sipu Datuk Desmond, dan juga sangat bersyukurlah dengan apa yang kita telah buat di dalam bisnes Forever ini. Okey. Dan juga kita sangat bersyukur sebab kita sendiri ada guna produk ya, produk produk Artixi ya, Artixi dan juga aloe vera ABG. Okey. Saya sendiri yang sudah pakai, saya sendiri yang sudah rasa. Okey. Tanpa saya sedar, saya pun telah turun 10 kg tanpa buat clean night ya. sebab tak tahan nak jaga makanan, kita ada buat cuba tapi datang perut lapar dah bedah makanan yang yang banyak lemak macam tu. Okey. Kesyukuran yang seterusnya adalah kita dapat menggunakan bakat, sebab bukan yang kaleng-kalengnya yang join FLP ni ya, Forever Living. Ada engineer, doktor, cikgu, apa semualah. So kita sangat bersyukurlah menggunakan bakat mereka, sebab apa yang kita nak kita tak perlu cari dekat luar, kita tak perlu bayar apa-apa, sebab banyak dan ramai yang murah hati di dalam FLP Forever Living produk ini. Kesyukuran itulah antara yang kita macam dapat rasakan. Okey. Dan berita baik ya, berita baik di dalam Forever Living ini, dia dapat mengembangkan macam bisnes kita. Banyak kelas, banyak coaching dan mereka ni dia tidak henti-henti ya. Macam sharing, macam beri kita macam ajarlah, dia akan mendorong kita ya di dalam satu tim. Walaupun saya tengok ada yang dari sideline lah, mereka sangat macam rendah hati dengan pelayanan, menolong antara satu sama lain. Yang itulah berita baik yang saya ingin kongsikan lah. Jika kita semua terus belajar dan menggunakan manfaat yang telah disediakan. Okey. Jadi apa yang saya belajar di dalam coaching ya semasa Simu dan Sipu Sin dan Olive, okey. Mereka yang selalu pergi ke Sibula. Yang pertama adalah tentang 5 sisi ya, mereka ajar saya tentang 5 sisi. Sebab apa yang saya fahamlah yang tentang 5 sisi ni, kalau tak ada 5 sisi kita akan sentiasa macam leka. Bila kita leka, tidak buat yang last minute mungkin kita tak akan dapat capai, dan kita tidak ada macam konsisten macam nak buat setiap hari lah. So itu yang apa yang saya faham tentang 5 sisi. Okey, lepas tu Simu dan Sipu mereka ajar tentang GEP. Okey, GEP, closing prospect.
Lepas tu mereka ajar macam mana perlu buat satu Star Club, ya. Okey, dia ada ajar kami walaupun sangat kecil lah, macam satu langkah, macam belum sampai sekaki, mungkin berapa cm saja, tapi saya sangat bersyukur ya dengan apa strategi pemasaran ataupun dia suruh kita buat satu Star Club lah. Sebab Star Club ini dia macam kita sayang kepada kita punya downline. Sebab kita tidak tahu apa yang masalah mereka. Kalau kita tak buat Star Club, kalau kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, kadang-kadang kita ini dia setiap orang tidak sama ya. Sifu dan Sifu selalu cakap macam tu, tidak sama. So dengan melalui Star Club ini kita dapat membantulah ya, membantu mereka memperkembangkan. Ya, kita pun macam training, macam belajar ya. Okey, itu adalah berkenaan dengan Star Club lah. Lepas tu dia cakap tentang solid. Ya, Dato' Desmond dan juga Sifu Simu Olive, dia cakap solid 25 cc. Apabila pertama kali saya fikir, wah 25 cc sangat banyak itu. Dan Simu dan Sifu cakap, you bukan buat satu orang. Ya, maksudnya solid 25 cc ini seangkatan. Macam kita buat dengan dalam satu tim. Tetapi apabila kita fikir macam satu orang memang macam kalau kereta kan mungkin overheat sudah. Terlebih tempeyaki, terlebih terbakar. Tapi Sifu dan Simu dia cakap kita buat dalam satu tim. Kalau betul-betul kita fikir balik, kita tengok kembali, tak mustahil lah. Cuma kita perlu buat. Buat itu bukan jangan cakap besok seperti Konami cakap pada masa itu dia cakap immediately macam tu, sama terus. Kalau kita tidak sama, kita tidak buat, orang lain yang akan sama, jadi hilanglah macam tu, sayang sudah. Okey, dan yang seterusnya adalah tentang macam monitor ataupun follow up setiap orang, setiap anak-anak downline kita ya, anak, cucu, cicit, samalah yang kita perlu buat satu Star Club itu tadi. Dan yang seterusnya juga adalah macam foundation ataupun macam mana structure ya, structure macam batu asas. Okey, sebab kalau kita tidak buat structure ataupun batu asas di dalam bisnes ni, yang Sifu katalah, Sifu dan Sifu cakap, kalau kita tiada macam satu tiang yang teguh macam rumah kan, kalau nanti datangnya macam hujan, badai, apa, angin, tentu akan roboh semua. So kalau kita ada banyak tiang lah di rumah itu, 10 ke 20 tiang ke, ada asas yang kuat. So satu tiang kena tiup angin, kita ada lagi 9. Itu apa yang saya faham lah. Tentang apa ni, kena nyebut structure. Aku susah sebut sikit. Okey, dan matlamat saya dengan Lily adalah kita macam M-Hire lah. Untuk bulan ini, untuk tahun ini kita mau capai F2D lah macam itu. Kita M-Hire macam itu. Dan Big Y kita saya selalu sendiri nak fikirlah. Saya banyak macam mau menaja sponsor saya punya downline. Saya nak pecat dia orang punya bos. Saya nak yang downline saya tu bekerja bersama-sama forever. Saya nak pecat dia orang punya bos dan datang kepada forever. Ya, itu adalah matlamat dan Big Y kita lah. Ya, dan satu lagi kita nak macam menjadi orang yang berjaya lah, seperti Sifu dan Simu seperti upline yang lain ya. Kita nak free time to be a millionaire. Kita nak ada masa yang macam free lah, macam tidak ada tekanan. Ada wang, tiada mau tekanan. Kita mau macam ni. Okey. Ini saja yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Kimi. Wow, Kak Yu suka sangat sebab dia dah sebut mengenai structure kan. Itu memang padu sangat. Kalau korang tak faham benda tu, korang akan membina satu network yang sangat-sangat kuat. Foundation yang sangat-sangat kuat. Okay. Jadi Kak Yu doakan kepada Kimi dan juga gadis sebelah dia, okay, supaya korang terus kuat dalam perjuangan. Follow saja apa yang Sifu suruh buat, follow apa yang dalam sistem. Korang kena print out. Tolong print out benda ni. Korang print out tak benda ni? Korang ada tak print out?
Kak Yus minta kepada semua, yang ni Sifu ada bagi tau dalam bentuk PDF. Jadi Kak Yus minta korang semua tolong print out. Yang ni thank you to CBM Hamizah. Sebab CBM Hamizah yang buat benda lah ni tau. BO International 9333 Mind Mapping System. Tolong print out ni, dan bila korang print out, tolonglah korang fahamkan 9.933 tu. Kalau korang faham benda ni, ini adalah oh, Rawani Oh, Abang Wan datang. Rawani yang buat lah. Oh, pandai laki aku. sorry. Laki aku lagi pandai. Sorry. Okay. Oh, ya, Rawani. Sorry. Ya, ingat Hamizah, Rawani Hamizah. Sorry. Okay, so yang ni kan Kak Yus bagi tahu. Okay, untuk orang baru semua, tolong make sure kolom yang pertama ni, kalau korang nampak benda ni, korang kena tahu macam mana cara guna dia. Pertama yang 9333 ni, ini adalah pembinaan diri downline korang. So, orang baru masuk, terus ajar apa nilai yang diorang kena ada. Diorang kena tahu apa 9 nilai yang ada dalam diri diorang, dan apa misi diorang masuk dalam Forever, apa visi diorang, dan apa pelan yang diorang kena ikut. Sebelah sini, orang baru masuk terus ajar benda ni. Kemudian, orang baru pula, korang terus ajar pelan yang pertama, iaitu pelan apa? Kak tanya, pelan apa? Pelan apa yang pertama untuk orang baru? Orang baru. Yes, pelan benih. So, pelan benih, korang takkan lost tau. Korang takkan lost. Sebab pelan benih dah bagi tahu dah apa yang korang kena guide downline korang. Dengar baik-baik. Kalau korang rasa korang lost, tak tahu buat benda, dan korang ada anak tim baru, anak tim mati, itu bermakna korang tak buat pelan benih dengan baik. So, korang kena ajar pelan benih, dan diorang kena belajar pelan benih. Trust me. Benih yang korang tanam, anak tim korang, downline korang adalah benih. Benih ni korang kena siram air, kena bagi baja, dan korang kena buat satu pagar supaya binatang liar, binatang buas tak datang hancurkan benih you. Okay? Nanti bila dia dah di benih, dia pula mengajar downline dia tentang pelan benih. Korang fokus kat pelan benih pun, insya-Allah korang boleh jadi CBM. Nanti, okay, boleh belajar pelan apa lagi? Pelan hutan dan juga pelan pokok tua. Korang fokus tu. Kak Yus pegang pada ni. Kak Yus pegang ni saja. So, make sure korang print out laminate macam ni, okay? Alright, next terusnya Kak Yus panggil Umi Sarina. Okay, come on Umi Sarina. Kalau boleh kita nak habiskan semua yang kat tangan ni. Assalamualaikum. Next dulu. Next seorang JT. Next Okay, seorang bagi dulu Izzati. JT. Okay, Izzati Gazi. Oh, Umi Sarina tak ready. Izzati Gazi. Yuhu, CBM. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, Alhamdulillah hari ni diberi kesempatan untuk sharing di Tepan Yagi. So, kesyukuran Zati sebelum tu nama Nur Zati binti Muhammad Ghazi. So, Zati berdiri rangkaian GLTU, Sida Ottoman dan juga CBM Zuraida. So, ini tahun ketiga Zati ada di Forever Living. So, Alhamdulillah banyak kegembiraan luar biasa berada di sini. Okay, daripada seorang jururawat, sekarang dah berhenti kerja jadi full time. Forever business owner. So, kesyukuran Zati berada di sini, kalau nak dihitung tu tak terkira lah kan, terlalu banyak. Okay, so untuk 3 bulan terakhir ni untuk momentum kita 90 hari terakhir untuk kita capai apa saja target kita. So, buat yang terbaik, semoga kita dapat finish strong dan start strong. Okay, actually untuk 90 hari terakhir ni kita kena ada energi yang sangat-sangat baik. Okey, kita kena ada habit yang baik supaya kita terus istiqamah untuk capai kejayaan tu. Okey, actually sebenarnya setiap every 24 hours kita menghasilkan getaran. Okey, menghasilkan getaran. So getaran ni dia datang sama ada baik ataupun tak baik. Okey, energi yang baik ataupun tak baik. Okey, ini antara perkara kita kadang-kadang kita menyerap energi yang negatif. So macam mana tahu? Ini perkara yang ramai kita tak sedar. Contohnya siapa kat sini kalau dia keluar, kalau perempuan kalau untuk wanita pakai tudung yang sama. Pergi pasar malam pakai tudung ni, lepas tu dia sidai je. Esok dia keluar pakai tudung yang sama. Siapa macam tu kat sini? Cuba type 1. Okey. Kalau lelaki dia suka pakai seluar jeans, seminggu baru basuh. Betul tak? So ini antara sebenarnya kita tak perasan, kita sedang serap energi yang negatif bila kita berjumpa dengan orang. Sebab mungkin masa tu kita jumpa dengan orang, dia bergaduh dengan suami dia ke, bergaduh dengan isteri ke, ataupun dia ada masalah tempat kerja, bergaduh dengan bos. So ini antara
benda yang kita terlepas pandang dari segi energi dan getaran kita. Alright. So sebab tu kita digalakkan untuk berada dalam lingkungan orang yang positif. Macam Tepayaki, macam dalam kelas. Okay. So benda ni untuk ada energi yang baik, happy yang baik, kita kena berlatih. Kita kena berlatih. So dia kena praktik. Dia bukannya datang macam tu saja. So apa-apa yang korang nak dalam tempoh 90 hari ni untuk menghasilkan diri kita yang baru, korang kena praktik. Contohnya apa? Praktik dari segi kita nak sebarkan kebaikan Forever Living ni, terus kita tukar niat kita bukan nak menjual tapi kita nak memberi manfaat. Okay. So untuk memberi manfaat ni untuk kita tukar mindset kita ni, kita boleh buat 3 perkara tau. 3 perkara. So nombor 1, kita boleh bermusafir. Contohnya yang bakal JAT buat kan di Perda nanti. So ini antara perkara kita nak memberi manfaat. Kita bermula dengan kita bermusafir. Dengan yang paling dekat kita sekarang ni lah. And then kita bersilaturahim. Okay, kita kadang-kadang kita rasa stres, so kita nak sangat menjual. Kenapa lah orang ni tak nak? Aku dah buat macam-macam dah sebab niat kita tak pernah tukar pun. Niat nak menjual. So kita rasa penat. So that's why dekat Forever Living ni dia sharing lagi senang daripada selling. So kita kena kena bina rapport, macam contohnya kita bersilaturahim lah. Kita menyambung silaturahim sebab dalam silaturahim ada rezeki. Okey, dan yang ketiga, macam mana kita nak ada satu sikap memberi manfaat adalah kita kena masuk kelas ilmu. Bila kita masuk kelas ilmu, kita akan dapat banyak manfaat kan? Kita upgrade satu level berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. So that's why membezakan kita ni dan amalan kita adalah kerana kita ada ilmu. Alright, so ini antara yang saya nak share dengan you all. So lastly, saya nak share lagi last Alright, nak tak kita semua ni ada rezeki yang tak disangka-sangka? Nak tak? Okay, nak rezeki yang tak disangka-sangka ni kita boleh baca ayat 1000 dinar. Okay, ayat 1000 dinar ni kenapa ia jadi punca? Ia jadi punca kepada rezeki yang luas, ia jadi punca kepada perlindungan diri dan juga ia jadi punca kepada untuk kita menjadi sebagai penyelesai kepada segala masalah. Sebab dalam ayat 1000 dinar ni ada 4 kata kunci. Saya nak share dengan you all. Okay, 4 kata kunci untuk ayat 1000 dinar adalah kepada orang yang beriman. Allah kata kepada orang yang beriman, kepada orang yang berusaha, kepada orang yang bersabar, kepada orang yang bertawakal. Dan aku akan bagi rezeki arah yang tidak disangka-sangka oleh kalian. So, nampak tak? So 4 kata kunci ni yang kita perlu buat. Dan doalah, ya Allah, aku telah beriman kepada-Mu ya Allah. Aku telah berusaha, aku sabar dan aku bertawakal kepada-Mu ya Allah supaya Engkau beri apa saja yang aku buat selama ni dengan berita gembira, dengan kejayaan yang mampu memberi manfaat pada orang lain, yang mampu upgrade diri aku untuk jadi mukmin yang dicintai. So itu saja JAT pada Zati. So thank you so much pada semua yang masih Tepayaki. Semoga kita cipta kejayaan yang luar biasa untuk 90 hari ini dan juga untuk tahun 2023, tahun 2023 dan juga tahun-tahun yang seterusnya. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, I love it. Okey, lepas ni tolong. Ada ayat 1000 dinar, kau jangan tampal kat dinding je dek. Oi, kau ambil maksud dia. Iaitu, ingat, ayat 1000 dinar ni adalah orang yang beriman. Kita beriman, kita berusaha. Kita berapa lagi? Apa yang aku tulis ni? Berhabis? Apa kejadah aku nak berhabis ni? Bersabar. Aduh, beriman, berusaha, lepas tu berapa lagi cepat? Bersabar, kemudian bertawakal. Tulis berhabis, nak berhabis duit agaknya kan? Okay, so thank you so much Zati for great sharing, okay? Kemudian tadi Umi Sarina kata, Umi Sarina dah ready ke? Dah ready ke Umi Sarina? Ready. I come back. Assalamualaikum. Terima kasih JAT kerana bagi peluang Umi sharing. Morning. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Morning. Terima kasih kerana bagi Umi sharing. Dan morning untuk non-Muslim. Toce. Umi rasa bahagia sangat-sangat sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama sekali yang Umi rasa bahagia. Syukur nikmat kerana Allah sentiasa bagi rezeki yang melimpah ruah yang tidak terhitung pada kami. Rezeki yang paling yang seronok sekali jumpa dengan keluarga BOI, jumpa dengan keluarga RAG ni. Rasa sangat-sangat Umi bersyukur sangat-sangat
kerana bila kita dalam circle yang positif, kita akan sentiasa positif walaupun karakter Umi tak semena-mena. Baru ni Umi bersyukur Alhamdulillah kerana Umi ni dapat selalu attend walaupun global rally apa tu success day jauh di Johor Umi hadir, Malaysia rally Umi hadir bersama CBN Ainawa, lepas tu lagi itu hari yang terbaru Umi hadir ke Infinity X di bawah RAG iaitu founder kita yang cantik comel itu JLT Yusnida. Kalau nak tahu kebaikan Infinity X ni memang teramat-amat baik sangat. Yang Umi nak share sikit-sikitnya, yang Umi paling seronok sangat Alhamdulillah masuk Infinity X pada 17 hari bulan baru ni. Umi nak share adalah kerana kita ni manusia ni tidak boleh lari daripada block cash. Umi nak sebut pun tak apa pandai. Kita tak boleh lari daripada block cash. Masa Infinity X ni dalam Infinity X ini kami diberi ilmu seminar itu mengenai block cash dan untuk kita menjadi kenali diri. Kenali diri anda sebelum anda nak guide orang, anda kena kenali diri anda, siapakah anda sebenarnya. Gitu. Infinity X ni bahas sangat bagi Umi. Walaupun Umi banyak juga tertidur tapi Umi sudah buat rakaman audio. Umi buat rakaman audio. Telefon Umi ada, Umi pasang hari-hari. Jangan main-main dengan Umi. Selepas itu yang paling mula-mula yang Umi nak share sikit seminar tu, mula-mula kami diberi perawatan settlekan block cash. Selepas dirawat semua sekali, pukul 2 barulah start dengan Encik Farid, speaker yang amat Umi teruja dengan beliau. Umi rasa syukur Alhamdulillah bertemu dengan beliau kerana Encik Farid ini dia daripada seorang yang pernah terhutang sampai 12 juta, bukannya 12,000, 12 juta. Dia sudah down dan drop selama 3 bulan kerana sakit sebab tak terbayar hutang yang 12 juta tu. Jadi dialah yang guide kami. Dia speaker yang memang hebat bagi Umi lah. Dan dia guide daripada orang yang daripada zero, yang terjunang bankruptcy dalam seluk naik balik dengan guide dia. Dia kata hatta speaker-speaker motivasi pun belajar dengan beliau, ambil kelas dengan beliau yang berlesen. Jadi itulah yang Umi bangga sangat. Di dalam seminar Infinity X ni, walaupun berbayar 259, bagi Umi tahu kenapa? Kita kenali karakter kita. Umi tergolong dalam spesies, dalam metafizik Umi adalah seorang yang tak apa-apa, sembrono. Sembrono waktu infektih Umi pukul 7, pukul 3, pukul 7, pukul 11. Lepas tu lagi Umi ni kalau tidak di-guide, Umi banyak idea tapi tak apa-apa kalau tak di-guide. So Umi kena bantuan daripada JLT dan CBN Ainawa untuk guide Umi sebab dia bermetafizik 9. Jadi doa mereka amat efektif, amat terkesan pada Umi. Jadi yang kita perlu sangat ni kena baik dengan JLT lah kalau nak tahu seminar ni. Kena diri. Sebenarnya kita kadang tak percaya ni bukannya apa. Sebab tak percaya ni sebab kadang kita berusaha tapi kita kita tak settle block case jadi payah juga kadang. Jadi setakat itu sajalah yang terbaik daripada Allah, yang biasa-biasa daripada saya tak boleh nak cakap habis. Jadi sebab benda ni secret juga, kena bayar lebih. Okey, setakat itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Aduh lah Umi ni. Okay, so apa tu, macam mana nak join? Yang ni sebenarnya Kak Yus sebab kawan-kawan, okay, kawan-kawan Kak Yus terinspirasi dengan dia tahu sebab kita selalu nampak kan, kita selalu rasa kita ni yang paling teruk, paling susah, paling itu, paling ini. Kita rasa kita punya masalah ni lah yang paling teruk dalam dunia, betul tak? Bila kita rasa masalah kita yang paling teruk, kita akan mula rasa tak boleh nak hidup dah. Sedangkan ada orang yang ada masalah lagi susah.
lagi bermasalah. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada macam mana kita nak handle masalah tu sebenarnya. Macam mana you nak handle the situation, okay? Jangan biarkan situasi yang control you. Tapi you yang kena control situasi. Dapat tak benda tu? Apa saja yang kau lalui sekarang, tengah masalah, tengah problem, hutang, bankrupt apa semua, make sure jangan biarkan keadaan itu yang control you. Tapi you yang kena control balik keadaan tu. Sebab itulah Kak Yus berjumpa dengan kawan Kak Yus ni. Kawan Kak Yus ni Kak Yus tengok benar hidup dia. Siapa kat sini ada hutang banyak macam tu? Mungkin tak ada kan? Tapi kita selalu rasa kita ni susah sangat tau. Tapi sebenarnya kalau kita tahu nak control situation, kita akan menang dalam situation tu. Sama juga dalam Forever. Korang sekarang ni tengah sisi macam mana pun, jangan biar sisi tu buat korang drop. Jangan biarkan sisi tu buat korang rasa tak ada mood, tak nak buat, tak semangat. Jangan. Korang kena lawan situasi tu supaya korang boleh bangkit luar biasa. Sebab itu korang semua dengar ni. Apa yang Kak Yus nak ajar, ada Kak Yus nak masukkan dalam Train the Trainers. Train the Eagles. Sebab itu Train the Eagles, Kak Yus punya tajuk, bangkit luar biasa. Korang jangan main-main. Siapa yang tak join Train the Eagles, korang akan rugi part yang Umi Sarina cakap tu. Sebab Kak Yus dah belajar dan Kak Yus nak bawa kepada BOI sebab Kak Yus tak pernah bawa tajuk tu tau. So Kak Yus tak beranilah aku nak open seminar kat orang luar. Kau jangan buat kerja. Tahu, kita belum pernah lagi buat, kita nak panggil semua, jangan. So Kak Yus buat dulu, bila Kak Yus buat, Kak kata, okay, this is good. Aku boleh bawa dekat dalam Train the Eagles insyaAllah, okay. Tapi yang masuk hari tu dapat ekstra lah. Sebab daripada pagi sampai ke malam, korang tahu tak? Lama, sebab tu dah kena bayar. Aku sewa dewan. Alah Umi Sarina ni pun. Kan? Kan? So, nanti korang akan jumpa nanti Train the Eagles. Train the Eagles, make sure datang. Kan dah bagus lah Umi Sarina cakap supaya korang semua yang mana tak register lagi Train the Eagles, menggelepor lah sekarang. Okay? So, cepat register. Tempat terhad. So, kita panggil Haliza. Come on, Haliza. Haliza, cepat Haliza. Assalamualaikum. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahniah JAT sudah qualify balik. CBF terpantas juga. Wow, mantap. Okey, selamat hadir family BOI nanti ke kongsi circle positif. Okey, Cik Jah, Haliza nak share masa pengalaman ibu 3 minggu dekat Dr. Sebrau tu. Okey, hasil kat sana tu Cik Jah repo macam mana CBF Izzati cakap, kita repo. So tak sangka boleh dapat this name sampai 15 ya. Cik Jah rasa ni dalam 30 orang tapi ni yang Cik Jah sempat tulis lah. So alhamdulillah Cik Jah nak share kat dekat masa booth tu ada 3 keajaiban. Pertama, sebenarnya GEP ni boleh bawah 1 jam. Kira sebab kat situ diorang kita guna masa diorang sangat cepat. So alhamdulillah Cik Jah belajar sesuatu kat situ. And then keajaiban yang Cik Jah nak share, masa bagi business card dengan flyers dengan sampel, itu si Punaja ajar. Ayat dia simple. Cik, aloe vera cik, cik yang ni sampel ubat gigi guna tau. Ubat gigi ni kita kena highlight kan, macam si Punaja dia highlight kan. Ni korang ambil tip lah. Ubat gigi ni dia tak ada Florida, dia ada alio lebah, dia ada aloe vera gel. Guna tau yang ni selamat ditelan. Betul macam si Purawani kata produk Forever selamat kan. So kalau orang ada tonsil ke thyroid ke selamat ditelan. Budak-budak pun selamat ditelan. Tu nombor saya, ni nama FB saya, call lah. Lepas tu kita highlight lagi, guna tau jangan buang. So Cik Jah akan guna tu jadi dah macam habit dah. So tak sangka sampel yang Cik Haliza bagi tu, budak dia artis angklung tau. Terkenal di Johor Bahru. So tak sangka tau, saya memang ada penolakan tapi saya happy-happy je, tak rasa macam nak menjual. Saya bagi, dek guna tau, jangan buang tau. Sebab Cik Jah, Haliza perasan muka dia ada banyak macam jerawat tau. Sebab kita dah guna tau, kita tahu result dia. And Cik Haliza dah banyak testimoni kat situ. So tak sangka
Dia datang balik tau. Dia datang balik. Masa tu Hadiza tak ada kat booth. Hadiza pergi semayang ke mana lah. Sipu WhatsApp. Sipu Naja WhatsApp. Kak, adikmu datang. Hah? Adik? Sekali dia beli ubat gigi guys. Dia beli. Walaupun dia tak ahli. So macam Amerika lah. Mana Forever Living memang wow. So makin lama Haliza rasa bersemangat. Sebab tu rasa keajaiban lah kat situ. Kita selamat tu. Yang best pula, yang lagi satu keajaiban, yang masa tu ada buat program dekat situ banyak lah. Ada grup doktor, dia buat macam medical check up free untuk B40. So kita memang sedar lah kita 40 sebab tu kita masuk Teppanyaki ni. So Cik Jah pergi, dia layak buat medical check up. So free dia, tak payah kalau korang buat kat luar, simple medical check up RM80. So siapa yang B40 Cik Jah share sekali lah, korang pergi dia free je. Tak sangka adik yang attend tu, kita orang pun macam biasa lah, repo-repo Cik Jah ice breaking. Cik Haliza cakap, Mila datang kat booth akak ada sampel free nak bagi ni. So tak sangka juga, Cik Haliza dapat DEP dalam masa yang singkat lah. Adik tu kan, kita pun nampak dia nak yang ke mana, kita settle ke arah dia. So Cik Haliza kata, adik why not you try sabuk avocado ni. Kita kebaikan avocado tu. Tak sangka dia selepas seminggu kita orang datang balik kat booth, saya sendiri tengok dia punya jerawat tu dah tak macam bernanah-nanah dah. Dia pun macam seronok kak. Dah elok kak, dia macam benda tu macam matikan lah, kering. Memang ajaib gila, budak tu macam seronok lah. Happy lah, orang lelaki lah, tak sangka orang lelaki punya dia nak cantik lah. Aduh, ya Allah. So tak sangka dapat, sebelah ni Haliza susah nak dapat FBO lelaki. So tak apa, kita servis dia walaupun dia kata nak sabun ke apa kan. So kita highlight je, yang penting kat Facebook, branding cantik-cantik kau kata si Penaja. So yang ketiga, tak sangka masa kat booth Lotus tu, Allah temukan orang VIP tau. Macam biasalah kita orang akan, Haliza akan ikut macam mana si Penaja ada berkomunikasi dengan customer lah. So tak sangka hari tu, dia tanya-tanya tau. Dia tanya-tanya, ni macam mana, ni kopi apa, aloe vera ni apa, dia nak rasa. Sekali dia tengok je kita orang punya presentation tau. Alhamdulillah Sifu macam biasalah si Penaja, dia punya skill kan. Okay, alhamdulillah bila dah share, rupanya yang VIP tu dia orang besar dekat Johor. Dia bahagian tak silap Liza, dia dulu pun macam polis aman tak silap. So saya macam perasan dia ni macam orang something tau. Dia macam orang ni tegak lah, macam jaga healthy, tengok baju pun macam boleh tahu lah logo dia tu. So dia kata tuan ni polis ke? Dia macam biasa gini. Hari ni kita tiap dia pun mengaku dia memang, dia tunjuk dia memang orang kebesaran, orang besar lah. So korang pun kena bersedia lah ilmu lah. So kelas jangan tinggal lah. Tak semua kelas, tak semua yang kita tak boleh nak belajar satu hari semua tau. Sebab kita banyak benda nak catch up kan. So semalam kelas Sipu Lila, dia ajar pasal 5 sisi. Cik Haliza dah mula faham lah. Untuk kita kena settlekan tim kita macam mana sisi tu apa. So alhamdulillah makin lama makin go through lah. So alhamdulillah korang jangan tinggal kelas. Betul lah. Tu kita pelik juga sebab dulu kat SKP ni kita kelas pun tak tinggal. Ada je ilmu baru, dah tahu, praktikan. So great siapa yang dekat Ipoh, dekat Belah Utara tu hampirlah GLT dah open table lah. Open table kau kena excited memang kena gila-gila. Bukan biasa-biasa tau. Benda pula nasib baik Utara, kalau kat Selatan cik pun main juga. So guys, jangan lupa Singapore Rally. I hope you all happy walaupun parade kita telan je, kita jangan tahu. So all the best. I love you all. Family BOI nanti. Okay, thank you so much everyone. Okay, Haliza memang best. Sample sabar je laku kan. Power lah. Lepas tu siap apa buat blood test bagus sangat. Okay, so kita dah 11.34. Jadi ada 8 orang yang tak dapat buat sharing. Kak Is minta maaf. Tapi korang boleh lagi buat sharing pada hari Isnin.
Sebab itu Kak Yu suka teppanyaki. Teppanyaki ni dia main berlumba-lumba tau. So dia mendidik sikap to be number one. To be number one, okay? Jadi last daripada Kak Yus nak bagi tahu pada korang semua. Kak Yus nak share pada korang semua dalam perjuangan korang ni. Saat tadi kita cakap tentang perjuangan, okay? Kita cakap tentang perjuangan. Perjuangan memerlukan pengorbanan, perjuangan memerlukan keyakinan, perjuangan memerlukan keikhlasan. Jadi Kak Yus nak bagi tahu ada satu perkataan yang Kak Yus pegang sangat. Dulu Kak Yus adalah manusia yang dulu-dulu satu manusia yang berharapkan kepada orang. Kita senang je mulut. Ya, aku tak berharap pada orang, aku tak berharap pada orang. Tu mulut, hati kau, nasib baik ada dia, nasib baik. Tak tahu kan. Tapi itulah manusia. Manusia ni dia sentiasa mengharapkan kepada orang, dia bergantung pada orang. Tapi kan Kak Yus nak beritahu ada satu ayat ni yang membuatkan Kak Yus ni dah mula dah tak ada dah kebergantungan pada orang. Kak dah peduli dah orang. Okey, dia kan daripada Ali bin Abi Talib dia cakap, aku sudah merasai segala kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Okey, jadi anda semua, kita semua dalam perjuangan yang kita dalam Forever Living ni, Kak Yus berharap anda semua apa saja target yang anda dah buat, anda dah letak, anda jangan letakkan dalam minda, jangan letak dalam hati. Kalau you letak target dalam minda, korang akan sangat-sangat stres, sangat-sangat tension. Kalau korang letakkan korang punya target tu dalam hati, korang akan jadi sangat-sangat sakit hati korang tu, okay? Jadi target yang korang dah letak, nak jadi CBM, nak jadi JLT, nak jadi apa saja impian korang, korang perlu lepaskan ia. Lepaskan kepada Allah, lepaskan korang yang mana yang beragama Kristian, yang beragama Buddha ataupun Hindu, korang lepaskan juga. Lepaskan segala urusan rezeki korang kepada Allah, lepaskan segala urusan impian korang kepada Allah. Korang cuma buat apa yang patut korang buat, okey? Allah tahu apa impian korang, tapi why not? Allah ni nak mendengar korang ni bercakap, bercerita, bagi tahu dia, ya Allah, aku ada impian nak jadi CBN tahun ni. Ya Allah, aku nak jadi JLT tahun ini. Ya Allah, aku nak dapat income 5 angka. Ya Allah, aku nak rumah begitu begini. Ya Allah. Jadi why not korang talk to Allah, bercakap dengan Allah, bagi tahu segalanya pada Allah, walaupun Allah dah tahu, tapi Allah juga nak melihat siapa yang sering meminta-minta kepada dia. Jadi korang, kemudian lepas korang dah meminta, korang berusaha, korang lepaskan, ya Allah, Allahumma ya barik, bagi Allah yang uruskan segala-galanya. Percayalah, kalau korang ada sikap begitu, korang akan tenang dalam perjuangan. Dalam perjuangan ni jangan panik. Dalam perjuangan ni jangan kelang kabut. Dalam perjuangan ni jangan tension. Sebab kalau korang panik, kelang kabut, korang tension, lama-lama korang akan hilang kebijaksanaan korang. Dalam perjuangan, kebijaksanaan sangat penting. Jangan kelang kabut, jangan tergopoh-gapah, jangan takut-takut dan juga jangan berfikiran negatif. Okey? Kak Yus nak ucapkan semoga berjaya pada anda semua di perjuangan sampai ke bulan September ni. Yang belum settle 5cc, tolong settlekan segera. Yang mana nak settlekan F2D, settlekan segera. Yang mana nak settlekan CBM, settlekan segera. Nothing is impossible. Percaya pada Allah. Allah boleh membantu kalian semua. Okay? Kami semua CBM akan terus membantu. Jadi 8 hingga 10, Kak Yus akan turun Padang di utara. Kak Yus buat open day. Semua sekali, tak kira daripada grup mana, tolong datang. Kak Yus bawa prospek ramai-ramai. Kak Yus turun Padang dan Kak Yus akan buat closing, akan bercerita. InsyaAllah doakan Kak Yus sihat, doakan semua dapat berjalan dengan lancar. Okay? Kita lakukan semua ni kerana anda semua. Dalam BUI, kita work as a team. Dalam BUI, kita bergerak dengan penuh keikhlasan, kasih sayang sesama kita. Okay? So maaf salah silap Kak Yus dan doa Kak Yus pada anda semua dan kembalikan segala urusan kepada Allah. Okay? Jangan tension, jangan stres, jalan terus, maju terus. Okay? So thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.